Okey Dah. Okey semua? Okey. Mic okey okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, kasih sayang dan ketentuan Allah, malam ini insya-Allah kita akan sama-sama live menerusi Facebook dan juga rakan-rakan yang mungkin menyaksikan melalui YouTube. Kita sekarang ni akan membicarakan tentang tajuk sanitize hati. Sanitize hati, tu dia tajuk punya canggih yang kita sekarang ni live Facebook anjuran bersama Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong dengan kerjasama Pejabat Agama Islam Daerah Petaling bersama dengan saya Ustaz Ilyas Ismail. Lain rasa tak ada jemaah ni. Tapi tak apa, saya percaya ribuan di luar sana menyaksikan saya pada ketika ini dan kita disokong oleh Fatih Team. Semoga Allah merahmati kalian semua yang menjana ataupun yang menggerakkan usaha dakwah melalui media ini, insya-Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan bicarakan tentang sanitize hati ni. Sanitize ni apa benda? Iaitu berkait dengan untuk nak membersihkan tangan kita lah. Benda ataupun sanitizer ni sebelum ni tak berapa famous sangat atau tak berapa terkenal sangat. Tapi sejak penularan wabak ni ramai pakat duk cari. Ramai cari. Biasa sanitizer ni ada di hospital, klinik kesihatan, tak peduli pun. Kadang bersalam dengan orang tu, bersalam kawan ni, pegang tu pegang ni. Lah kali dia tak sanitize pun tangan dia. Tapi sejak penularan wabak ni masing-masing semua pakat terekam habis. Terekam habis. Mujok tak boleh minum lah. Sanitizer tu dia terekam sungguh. Lagi mahal daripada air biasa tu. Tapi tak apa. Apa fungsi dia? Fungsinya tak lain tak bukan adalah untuk mencegah tangan kita ini ataupun membersihkan tangan kita ini daripada kuman maupun makhluk-makhluk halus yang kita tak nampak. Kan pegang macam-macam. Itu yang kita sebagai langkah ikhtiar kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma menariknya tajuk kita kali ini iaitu sanitize hati. Kalau sanitizer itu untuk membersihkan tangan, menyucikan tangan kita maupun nak menghindarkan tangan kita daripada kuman-kuman apa sebagainya. Tapi tajuk kita sanitize hati. Maknanya kita nak membersihkan hati kita, nak mencegah hati kita daripada perkara-perkara yang tak elok, mazmumah punya sifat, perkara atau sifat yang negatif yang ada dalam jiwa kita nak dibersihkan. Macam mana nak dibersihkan? Persoalan. Kenapa dalam banyak-banyak anggota perlu kita sanitize, perlu kita bersihkan itu hati? Kenapa tak dibersihkan otak? Kenapa tak dibersihkan kepala? Kenapa tak dibersihkan bahagian yang lain? Rupanya jawapan paling mudah ialah kerana kawan-kawanku sekalian, hati ni adalah bahagian paling penting dalam tubuh badan manusia. Sama ada di dunia, lebih-lebih lagi di hari akhirat. Di akhirat nanti, Allah Ta'ala bukan nak tengok yang lain sangat. Paling Allah nak tengok, nak perhatikan ialah hati kita. Apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah?
Hari di mana tidak ada gunanya lagi harta kamu, anak pinak keluarga kamu pun tak boleh nak menolong kamu lagi, kecuali kamu datang menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Sadaqallahul azim. Apa makna hati yang sejahtera? Diperbahaskan oleh kebanyakan ulama. Ada yang memberikan pengertian hati yang sejahtera atau qalbun salim itu maknanya hati yang tidak syirik kepada Allah. Ada yang menyebutkan hati yang jauh daripada sifat riak, ataupun hati yang langsung tidak ada perasaan untuk nakkan keduniaan, hanya sahaja kerana Allah Ta'ala saja. Ini hati yang sejahtera. Tapi dalam banyak-banyak tu, hati yang penting. Kita di dunia ni pun banyak berkait dengan soal hati. Dapat apa-apa dipanggil sumbangan, namanya cendera hati. Bagi apa-apa tanda ingatan, sagu hati. Kita sayang satu orang, orang tu dipanggil buah hati. Naik atas jalan raya, hati-hati. Orang tak kata otak-otak. Kan? Padahal otak pun penting juga. Kan? Orang panggil apa? Hati-hati di jalan raya. Atau heart-heart on the road. Kan? Hati-hati jalan. Hati itu penting, jiwa kita. Sebab itu perlu dibersihkan hati ini bagaimana dalam suasana kita berdepan dengan ujian COVID-19 ataupun penularan wabak coronavirus ini yang kita bimbangkan hari demi hari dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Masing-masing kita semua bimbang, dan kita lebih bimbang lagi iaitu bagaimana perjalanan kita nak menuju ke Ramadan yang dirindui. Sekarang kita berada dalam Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Kita ni berada dalam bulan Sya'ban. Nak menuju ke Ramadan nanti, bagaimana suasana Ramadan yang akan kita tempuhi jika keadaan ini berlarutan. Namun kita mohon semua rakyat Malaysia dan semua yang menonton pada ketika ini, mohon doa agar kita semua dipulihkan oleh Allah dan bersihkan terus kan daripada segala bentuk jangkitan wabak dan yang kita bimbangkan ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Namun dalam pada itu kita kena sedar. Sedar macam mana tuan-tuan? Walaupun kita diuji Allah dengan ujian COVID-19 ni, satu perkara perlu kita sedar bahawa segala yang Allah datangkan kepada kita ini pasti ada hikmah. Dia punya hikmahnya sangat besar. Sebab orang yang mendapat hikmah boleh membaca iktibar, itu orang hebat. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, orang yang mendapat hikmah ni maknanya dia dapat satu kurniaan yang besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah Ta'ala, siapa-siapa yang dikurniakan hikmah, dikurniakan kebijaksanaan, maka seolah-olah dia mendapat satu kebaikan yang sangat besar. Jadi maknanya, atau besar, kata orang Melaka, atau besar, kata orang utara. Apa dia? Hikmah di sebalik ujian Allah ini, orang beriman, dia boleh baca. Oh, ini hikmah yang aku boleh dapat. Cuma, macam mana ujian COVID-19 ataupun penularan wabak ini dapat sedikit sebanyak membersihkan hati kita. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan semua. Ada beberapa hikmah ataupun ada beberapa, orang panggil apa ya, iktibar besar daripada ujian COVID-19 ini dalam usaha untuk menyucikan, membersihkan hati kita ni bersama, insya-Allah. Apa dia? Pertama sekali, nombor satu. Okey, kawan-kawan kita yang menonton menerusi Facebook apa semua, YouTube ke apa, tolong catat ya, dan tolong sebar-sebarkan, hebahkan kepada rakan-rakan yang lain yang kita sedang live ni. Yang kita sedang live sekarang ni, tolong hebah-hebahkan, kerana kita dengan kerjasama rakan kita daripada Fatih Team, kita viralkan lagi supaya ramai dapat manfaat perkongsian kita pada waktu ini, insya-Allah ya. Okey, yang pertama, nombor satu. Okey, yang pertama sekali ialah iktibar yang paling penting daripada ujian wabak sekarang ini dalam usaha membersihkan hati kita. Pertamanya ialah mengajar kita untuk yakin bahawa semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Okey? Apa dia? Yakin bahawa semua yang berlaku ini adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok dalam banyak ayat-ayat Allah dalam Quran kan, Allah Taala menyebutkan
Antaranya dalam surah At-Taghabun Allah Ta'ala menyebutkan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Nampak? Allah Ta'ala beritahu dah. Apa jua masalah, apa jua yang menimpa korang semua dalam kehidupan ini adalah dengan biiznillah, dengan izin Allah. Yakin? Tolong yakin. Ini ayat Quran ni. Allah kata apa? Ini semua dengan izin Allah. Kadang-kadang kan ada orang baik, orang soleh, dia baik, tiba kena sihir sampai meninggal. Ada orang kata, ustaz, dia tu baik. Tak kalau dia tak berzikir, dia tak baca maksurat manzil ke apa untuk dinding diri, kena juga sihir. Nak buat macam mana? Dengan apa dia? Biiznillah, dengan izin Allah semua jadi. Semua jadi. Nak buat macam mana? Tapi sihir kan jahat. Ya, sihir pun Allah Ta'ala yang ciptakan sebagai ujian untuk manusia. Dan Allah yang izinkan benda tu jadi ke tak jadi, Allah punya keizinan. Percaya yang tu. Lagi apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Surah Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpakan di bumi dan tidak juga menimpa diri kamu melainkan telah sedia ada dalam kitab pengetahuan Allah. Cukup? Faham dah? Semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Lagi apa lagi? Surah Asy-Syura. Allah kata apa? Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Sadaqallahul azim. Kata Allah, dan apa jua yang menimpa kamu dari sesuatu kesusahan, bala bencana itu, maka ia disebabkan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan, perbuatan-perbuatan salah dosa kamu itu. Tapi dekat ayat hujung Allah kata apa? Wa ya'fu an katsir. Dan Allah itu memaafkan sebahagian besar dari dosa-dosa kamu. Tengok Allah kata apa? Apa yang menimpa hari ini juga kerana kecuaian kamu, kesilapan kamu sendiri. Kamu sendiri punya silap. Sebab itu Allah suruh kita jadi muhasabah. Jadikan muhasabah. Kerajaan dah mengarahkan supaya kawal pergerakan. Jangan duk balik kampung. Jangan duk pergi bergerak bebas sangat kerana dengan itu akan mempercepatkan lagi penularan wabak. Tak dengar. Tak dengar. Awak ustaz marah sangat? Tak marah. Geram. Orang duk kata jangan duk pergi merata-rata sangat. Kawal pergerakan tu. Hadkan pergerakan tu. Ada sebab dia. Kerana nanti akan mengundang perkara yang lebih teruk. Wal'ayazubillah. Boleh? Lagi apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain? Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah Ta'ala, katakanlah, tidakkan turun atau tidakkan datang suatu bencana itu ataupun suatu bala itu datang kecuali ianya telah tercatat atau telah tertulis dalam ilmu Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala dah tahu. Cantik ayat Quran ya. Illa ma kataballahu lana. Setengah ulama tafsir kata Allah menggunakan perkataan lana di situ. Maknanya apa? Daripada suatu bencana, suatu benda tak elok, musibah ke apa, Allah gunakan perkataan ma kataballahu lana. Maknanya ada perkara baik di sebalik musibah yang menimpa kalian semua. Allah tidak menggunakan illa ma kataballahu alaina. Jika alaina, maksudnya sebaliknya. Ada perkara yang buruk. Itu indah bahasa Arab ya. Cuma apa yang kita nak ambil iktibar di sini ialah setiap apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita itu, nombor satu tadi apa dia? Yakin bahawa ia adalah ketentuan Allah. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, apa kata Allah? Wa idza asabaka syai'un fala taqul
lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Apa kata Nabi? Apabila engkau ditimpa dengan satu-satu musibah, benda yang kau tak apa nak berkenan, tak suka ke apa, jangan sesekali engkau cakap, kalaulah aku tak lalu lorong tu, kalaulah aku tak pergi bersalam dengan mamat tu, kalaulah aku tak pergi perhimpunan tu, mesti aku tak. Jangan cakap kalau. Akan tetapi Nabi ajar kita, qul qadarullah. Ini semua ketentuan Allah. Baik itu kita orang Islam, kita ni apa jua yang menimpa kita, kita mudah jadi tenang. Sebab kita percaya bahawa Allah zat yang maha agung sentiasa memelihara hambanya. Itu ingat. Macam kita kan, minta maaf ya, kawan-kawan, rakan-rakan yang berniaga, yang bekerja, bila dalam tempoh kawalan pergerakan ni masing-masing tak dapat nak menjalani perniagaan macam biasa, banyak sabar, tenang sekejap, faham, ya faham. Kita semua dalam keadaan, kami pun para asatizah penceramah pun semua pakai live dah ni semua live dah ni kan. Alhamdulillah ada live dan kena live kan. Bolehlah juga berkongsi ilmu sampai ke masyarakat dengan adanya platform ni. Kalau tidak, tak tahulah, program-program habis semua, terpaksa ditangguhkan, ada yang disebut ditunda dan sebagainya. Kita kena terima. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana untuk nak sanitize hati kita, membersihkan hati kita menerusi ujian Allah COVID-19 ni. Apa dia? Yang keduanya ialah jangan sesekali marah-marah dengan ketetapan Allah. Jangan sesekali kita duk marah-marah dengan ketetapan Allah. Marah-marah ni dia macam ni. Dulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri, sahabat-sahabat, kawan-kawan saya semua, satu hari ada seorang sahabat ni, kawan ni, dia dekat jubah dia tu, atau pakaian dia tu, baju dia tu kan ada reda, ada kain selendang gitu kan, letak. Angin kuat tiup, jatuh dia punya kain dia. Biasalah jatuh kan, bila jatuh dia macam geram. Jatuh, dia kata ta'isar rih, dia kata celaka betul angin, dia kata. Seolah dia geram lah, elok-elok letak sini, jatuh pula kan. Barangkali kotor, kalau kita sekarang jatuh longkang ke jatuh berdebu jadinya. Dia marah. Ta'isar rih, dia kata, celaka engkau angin. Nabi menegur, Nabi tegur perbuatan tersebut. Nabi kata, la tasubbur rih, jangan engkau menghina angin. Angin jangan duk hina. Tengok, Nabi ajar, jangan duk hina angin. Sebab angin dia hanya mengikut ketetapan Allah. Waktu sekian, jam sekian, tempat, arah mana, dia ikut apa yang Allah Ta'ala dah tentukan tu semua. Maka kalau kita duk marah, kita duk kata ni kenapa kau lalu sini, marah sangat ke angin tu, seolah-olah kita marah ke siapa sebenarnya tu? Yang menghantar angin lah yang kita seolah-olah kita marahkan itu. Pernah tak duk buat perangai macam tu? Jangan duk marah tak tentu arah. Ataupun ada satu lagi perangai orang kita ni, dia marah kat apa tau? Dia marah kat hujan. Dia marah sangat. Orang kita ni, dia lagi marah kat hujan. Kalau dia punya plan dia tu, orang panggil apa? Tak menjadi. Dia tuan rumah kenduri. Dengan kemahnya, dengan tetamu punya dah ramai, dah kad, dah edar apa semua. Tapi tengok dah mendung, dia kata, aduh janganlah hujan. Hujan lagi. Jangan duk marah hujan. Jangan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita selalu kata apa tau? Kita selalu kata bila hujan turun, kita kata apa? Oh rahmat, hujan rahmat, kan? Sebenarnya kalau hujan lama sangat pun, kita akan cakap apa? Bila nak panas Bila nak kemarau ataupun bila nak panas ni Bila panas lama sangat, kita dah mula tertanya-tanya, bila pula nak hujan? Baik, sekarang ni nak hujan ke nak panas? Jawapannya ialah sama ada hujan maupun panas, kedua-duanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu kena ingat. Kita jangan kata hujan rahmat, panas tak boleh.
kita ni kalau hujan turun kok mana sekalipun, syukur pada Allah. Apa doa ketika hujan turun? Allahumma, jangan salah pula. Sekali, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia makan, dia nampak hantu pun semua doa tu. Doanya ialah ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Apa maknanya? Ya Allah, jadikan yang turun ini, hujan ni, sebagai sesuatu yang memberi manfaat kepada kami semua, ya Allah. Dulu ada satu perangai tau orang kampung, tak tahulah kampung mana. Dia punyalah kalau buat kenduri, dia tak nak hujan. Yalah, bagi dia spoil lah. Hujan nanti dengan lecak, dengan tetamu susah jadi nak parking payah, dengan nanti longkang itu ini macam-macam. Dia tak nak hujan turun, apa dia buat? Ni perangai orang dulu lah, don't try this pula tau. Janganlah cukup-cukup dengan ujian yang sedia ada ni. Dia buat apa tau orang dulu? Dia lempar seluar dalam. Dia lempar seluar dalam pengantin atas ni. Atas bumbung. Dia lempar seluar dalam pengantin atas bumbung rumah. Ya Allah. Hello Kitty pula tu. Dia lempar. Punya tak senonoh. Tak tahu apa pahaman. Tapi dia kata, kalau buat macam tu, hujan tak jadi turun. Agak hujan baru nak turun. Oi, ada sepeda. Naik balik. Ay Allah. Saya jarang jadi macam ni, gelak sorang-sorang depan kamera ni. Tapi saya terpaksa lah buat. Pasal audience saya tak nampak, yang ada kawan-kawan kawan-kawan apa ni, technician saya kan, yang ada ni daripada Fatih team ni tak ada dia orang lagi lah, aku seorang menghadap kamera ni. Mujurlah ada dia orang ni. Ada juga kawan menyembang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ingat, yang kedua apa tadi? Pelajaran dalam kita nak membersihkan hati kita dalam ujian Allah ketika ini. Jangan marah-marah dengan ketetapan Allah. Sebab itu, Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali pernah menyebutkan, tanda-tanda seseorang itu marah dengan Allah, memberontak dengan Allah. Apa tandanya? Iaitu apabila dia meninggalkan kebiasaan hidup dia. Apa? Tak makan, tak mandi, apa lagi? Lepas tu tak nak apa tu, aktiviti biasa, memilih untuk bermuram, bersedih. Kan? Itu kata Imam Al-Ghazali, seolah-olah dia sedang memberontak dengan Allah. Atau bahasa mudah faham, dia tak puas hati dengan Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, contoh, dia diuji Allah dengan anaknya meninggal dunia. Tak maaf, contoh, ni contoh anak dia meninggal pula dalam keadaan menyayat hati, lemas ke, kena colik ke, kemudian dijumpai meninggal dunia. Wallahu alam. Contoh terkejut punya pasal, menerima berita tu, dia geram punya pasal, mulai hari ni aku tak nak makan, aku tak nak sikat rambut, aku tak nak pakai apa lagi, tak nak pakai baju teruk sangat, aku tak nak mandi, biar busuk lah. Sebab apa? Aku geram dengan apa yang dah jadi ni. Kata Imam Al-Ghazali, seolah-olah engkau marah dengan Allah, seolah-olah engkau tak boleh terima qada dan qadar Allah, dan kau seolah memberontak dengan Allah. Jangan macam kita sekarang kan, apa yang Allah datangkan ini, hati kita tenang kan, kita ingat pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Hatiku merayu rindu, kasihku padamu syahdu. Itu je lah yang ku ingat. Selebihnya buka YouTube lah, Raihan tu. Saya hairan. Kan? Kita ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, kasih pada Allah Ta'ala. Kadang dalam ujian, ada kasih sayang Allah yang Allah nak hantarkan kepada kita untuk kita fahaminya bersama. Ingat, tu yang kedua. Yang kedua, sanitize hati kita dengan tidak marah-marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya ialah bagaimana membersihkan hati kita dalam suasana ujian COVID-19 yang melanda pada waktu ini, hampir seluruh dunia menjadi isu global sekarang ini. Yang ketiganya ialah dalam ketika ini Allah nak mengajar kita supaya kita ni bersatu, berkasih sayang tanpa mengira latar belakang apa sekalipun.
latar belakang keturunan, latar belakang budaya bangsa maupun pahaman-pahaman termasuk pahaman politik sekalipun. Tinggalkan, ketepikan tu semua. Fokuskan pada kasih sayang insan. Fokuskan pada kasih sayang sesama manusia pada waktu ini. Dan saya ingat satu yang sangat tak matang dan sangatlah tidak cerdik kalau waktu-waktu tengah dalam ujian Allah COVID-19 ini, masih lagi ada yang duk sibuk mempertikaikan soal politik lagi, masih lagi ada yang duk membangkitkan isu-isu yang tak sepatutnya pada waktu ini. Saya ingat satu tindakan yang sangat tak bijak. Kerana pada waktu ini kita dah tak fikir dah benda tu semua, kerana yang paling penting sekarang ni adalah maslahat masyarakat, kesihatan kita bersama. Ya Allah, banyaknya hikmah yang kita dapat lihat. Baik itu kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakan-rakan kita, khususnya dari barisan hadapan di kalangan doktor-doktor, polis maupun askar yang begitu bertungkus lumus mereka untuk nak menjaga keselamatan kita agar tahap kesihatan rakyat Malaysia itu dapat dipertingkatkan ke arah yang lebih baik. Kita ucap terima kasih sangat-sangat. Apa yang kalian semua lakukan pada ketika ini sangatlah bersesuaian dengan apa yang pernah disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan, ya Rasulullah, apakah amalan ataupun siapakah manusia yang paling Allah Ta'ala sayang? Nabi Allah Ta'ala sayang lah. Tapi ni dalam kalangan manusia yang biasa-biasa kita ni, yang nobody ni, siapa yang Allah paling sayang? Siapa? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ahabbun nasu ila Allah anfa'uhum linnas. Nabi kata, manusia yang Allah sayang, Allah cinta pada dia, siapa? Iaitu manusia yang bermanfaat kepada manusia lain. Nah, Allah sayang siapa ni? Allah sayang pada orang yang orang itu kerana dia orang lain dapat manfaat. Kerana dia orang lain dapat tumpang sama, hidup jadi senang kerana adanya dia. Jadi ini membuatkan kita faham bahawa apa usaha kawan-kawan kita sekarang ni di kalangan askar, polis, doktor-doktor, petugas-petugas kesihatan dan keselamatan, apa yang kalian lakukan ketika ini bersesuaian dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kadang saya tengok, ya Allah, makanlah tepi-tepi jalan, ada makan kat tepi-tepi jalan apa tu, kan dia orang buat roadblock, makanlah kat tepi-tepi tu, panas terik matahari tu, kan? Sanggup dia orang semua di kalangan doktor-doktor, petugas-petugas kesihatan, kadang dengan pakaiannya, tuan-tuan tengok kan, ada video tutorial dia macam mana dia pakai tu kan, tebal yang amat. Saya ni kadang kalau jubah ni pun paling apalah sangat, singlet dalam dengan jubah ni, tak ada apa dah. Tak ada apa dah, yang tanya apa lagi. Tu pun kadang-kadang tengah hari kan, pasal panas, basah ketiak. Ni kawan-kawan kita ni yang berbungkuh dengan pakaian untuk doktor-doktor, petugas kesihatan ni. Ya Allah, bayangkan macam mana dia nak pergi tandas, macam mana dia nak, ya Allah, sama macam kita, ada lapar, ada letih, ada mengantuk. Teman-temanku sekalian, tolong video ni, tolong tag, tolong share dengan kawan-kawan kita yang sedang bertugas, mungkin di kalangan suami-suami, mungkin yang sedang bertugas sekarang ni di kalangan para isteri, kan? Tolong tag sebagai apa? Penghargaan daripada kami. Penghargaan daripada kami atas usaha anda, ya Allah. Ditanyakan lagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah pula kalau tadi orang yang paling Allah sayang, sekarang ni apakah pula amalan yang Allah sayang? Allah sayang sungguh amalan ni. Apa amalan tersebut? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang Allah sangat cinta, apa amalan dia? Iaitu engkau menggembirakan muslim yang lain. Engkau membahagiakan hati muslim yang lain.
Maknanya dua tadi ni sangat berkait rapat. Orang yang paling Allah sayang siapa? Siapa? Yang bermanfaat pada manusia lain. Dan amalan paling Allah sayang apa dia? Membahagiakan hidup orang lain. Macam kita kan, orang putih kata apa? You make my day. You make my day. Anda telah membahagiakan hari saya. Kan? Sebab itu kita dalam kawasan kejiranan, saya kira pasti insya-Allah ada. Insya-Allah ada kawan-kawan kita yang tak berkemampuan. Tempoh PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan ni dah berlanjutan berapa lama dah ni. Ada di kalangan jiran-jiran kita stok makanannya pun dah makin berkurang. Kadang-kadang ada yang kerja sendiri, kedai tutup, nasi lemak pun kedai pun tutup, income tak berapa nak ada, anak ramai. Pernahkah kita fikir apa yang dia makan? Macam mana dia nak orang panggil apa? Dia nak meneruskan kesinambungan kehidupan dia itu dalam keadaan yang terdesak macam sekarang ni. Jom kita jiran-jiran. Jom. Kita tolong. Cuba buka dalam grup WhatsApp. InsyaAllah ada tu. Kadang grup taman, grup section, grup mana-mana akan kongsikan. Siapa-siapa yang nak memberikan sumbangan, sila berikan sumbangan anda di nombor akaun sekian-sekian. Itu cara kita. Membersihkan hati dengan kita memberikan sumbangan sedekah pada orang yang memerlukan. Manusia ni, penyakit hati yang juga berbahaya, penyakit apa? Sombong, dengki dan juga kedekut. Dia sifat kedekut ni adalah penyakit yang juga berbahaya, yang cara untuk nak membendung sifat kedekut itu adalah dengan ajar diri bersedekah, bagi sumbangan pada orang. Baru kita akan rasa, ya Allah, rupanya harta yang kau kurniakan padaku ini adalah pinjaman yang aku pun kena kongsikan dengan orang lain. Ingat tuan-tuan, hari ni jiran kita susah nak esok lusa tak tahu hari siapa pula nak minta tolong. Entah jiran tu pula datang menolong kita pula. Ingat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling bertolong-tolong, each other. Saling bertolong-tolong kamu pada perkara baik, perkara ketakwaan, dan jangan kau bertolong-tolong pada perkara mungkar, perkara jahat, perkara tak elok. Jangan duk tolong-tolong pula. Tu yang ketiganya. Ingat ya, supaya kita ni jadi orang yang dapat ambil iktibar, membersihkan, sanitize hati kita. Yang keempat, apakah yang boleh kita belajar daripada ujian Allah menerusi wabak COVID-19 ini dalam usaha untuk kita nak sanitize hati kita? Yang keempatnya ialah, dengar baik-baik, yang keempatnya ialah iaitu mendidik kita supaya taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin selagi mana pemimpin kita itu mengikut, menurut apa yang dituntut oleh agama ataupun panduan syarak. Dia ikut, maka kita mesti taat. Wajib taat. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, taatlah kamu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu ulil amri. Sebab itu kena taat. Arahan dia, garis panduan yang dikeluarkan, perintah dia, kita kena ikut. Saya ingat dalam dalam Quran kan, saya ingat ada ayat lah yang boleh kita belajar tentang PKP ni ataupun Perintah Kawalan Pergerakan ni, yang kita boleh belajar, iaitu rakan-rakan semua boleh tengok dalam Quran. Menarik ini. Saya tak tahu lah, mungkin ada asatizah lain yang dah kongsi, tapi tak apalah, saya pun nak kongsi juga. Iaitu dalam surah An-Naml ayat yang ke-18. Surah An-Naml ayat yang ke-18. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah?
Maralah angkatan itu hingga apabila mereka sampai ke Wadi Naml ataupun lembah semut. Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Janganlah Nabi Sulaiman dan tenteranya memijak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari. Tak terasa. Kita kan kecil, kena pijak, tak rasa apa. Tu kata pemaisuri semut. Kawan-kawan semua, daripada perintah kawalan pergerakan ni, yang boleh kita ambil iktibar, taat pada pemimpin macam semut. Macam semut. Macam mana pula belajar pada semut ni? Daripada ayat yang saya baca tadi, ada 4 pelajaran boleh kita ambil. Jom kita ambil. Ada 4 pelajaran boleh kita belajar daripada sifat semut ni, pemimpin semut ataupun permaisuri, queen. Semut kan dia ada queen yang bersayap tu kan. Perintah dia punya queen dia kepada rakyat jelata dia. 4 perkara boleh kita belajar. Tolong tulis dekat ruang komen, tolong tulis supaya kita, kawan-kawan yang lain nanti dapat saksikan, walaupun ulangan nanti pun dapat tengok semula dan dapat catat. Sebab kadang ada kawan-kawan kita ni dia jiwa Imam Syafi'i, dia tak berapa nak catat sangat, dia terus hafal. Dia hafal. Fairly baik ustaz. Lebih kurang lah pasal kita pun tak ada audio ni, depan saya tak ada, jadi saya nak bergurau dengan tuan-tuan lah, nak bergurau dengan siapa lagi. Ada kamera-kamera di depan ni. Okey, 4 perkara kita belajar. Yang pertamanya ialah yang boleh kita belajar daripada pemaisuri semut. Pertamanya ialah dia memanggil, dia menyeru rakyat dia dengan panggilan yang begitu baik sekali. Dia panggil rakyat dia dengan panggilan seruan yang sangat baik sekali. Iaitu dia menggunakan kalimah, Ya ayyuhan naml. Wahai sekalian semut. Wahai sekalian semut. Dia tak kata, Oi. Oi. Tak ada. Kan ada setengah-setengah bos-bos tu, tak tahulah mana dia belajar pun tak tahu. Cakap tu, ya Allah, tak ada adabnya. Cakap. Dia cakap dengan anak buah dia, Hoi. Kalau cerita P. Ramlee kan, yang sing tu apa, hoi. Tak ada bahasa kah? Cakap elok-elok Nampak, ini ciri pemimpin yang bagus. Macam kita tengok yang di Pertuan Agong, samalah juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, sewaktu tiap kali sidang media ke, beliau akan menggunakan kataan saudara-saudari. Saudara-saudari, tuan-tuan sekalian semua rakyat Malaysia, bahasa yang baik. Kerana sebagai pemimpin, bahasa yang digunakan untuk bercakap dengan orang ramai, itu akan menentukan ataupun itu akan mempengaruhi orang yang mendengar tu untuk lebih stay tune. Bahasa tu. Kalau cakap kasar-kasar nak mengamuk-mengamuk, orang tak minat dengar. Bagi orang, ini orang rendah adab. Rendah adab, budi, akhlak tak berapa nak ada. Itu ingat, itu yang pertama. Yang kedua, boleh belajar daripada semut tadi ni, iaitu yang keduanya, pemaisuri semut tadi, yang kedua, dia prihatin terhadap rakyat. Dia prihatin terhadap rakyat. Dia bukan nak selamat dia seorang ya. Dia pesan pada semua. Dia pesan pada semua sekali. Baik itu kita, macam kita dalam konteks negara kita, kan kita tengok kita difahamkan bahawa sekarang ni semua dalam tempoh kuarantin, stay at home, semua kena jaga diri masing-masing. Itu arahan daripada pemimpin kita, masing-masing semua patuhi, jaga diri masing-masing. Kemudian dengar-dengar pula ada yang sanggup untuk nak kurangkan gajinya apa semua, kan, untuk maslahat rakyat. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada pemimpin kami, berikanlah keberkatan dalam hidup para pemimpin kami, agar para pemimpin kami senantiasa di bawah lembayung rahmat-Mu dan dapat membimbing kami menuju ke arah keredaan-Mu, ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan mendapat pengampunan Allah. Ini yang bagus, prihatin terhadap rakyat. Macam itu kan, kita puji sangat yang di Pertuan Agong kita dalam tempoh ketika kita panggil
wartawan-wartawan tengah tunggu, tengah panas di depan istana itu kan. Oh tuanku, kejap-kejap belanja ikan patin lah, belanja ayam goreng lah. Ada yang saya dipahamkan wartawan kita ada yang dapat power bank pun ada, dapat makan nasi bungkus ada. Masya Allah, prihatinnya pemimpin terhadap rakyat. Inilah yang diserukan dalam Quran. Apa yang ditunjukkan Allah melalui semut. Seolah-olah Allah nak ajar kita, korang semua kalau tak ambil contoh yang besar-besar, kau ambil contoh semut pun jadilah. Tu yang hari-hari kau tak sengaja pijak tu. Tu seolah-olah tu yang kedua. Prihatin terhadap rakyat. Yang ketiga, pemimpin yang bagus juga memberitahu sebab dan akibat. Orang putih panggil cause and effect. Cause and effect. Bagi tahu sebab dan akibat. Kalau buat sekian-sekian, disebabkan kalian buat sekian-sekian, maka akibatnya apa? Itu bagus tu. Arahan sebagai seorang pemimpin, dia kena bagi tahu sebab kenapa dia suruh dan akibat jika perintah tu dilanggar. Apa yang disuruh tu tak dipatuhi. Apakah kesan dia? Apa kata pemaisuri semut tadi? Dia kata apa? La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kata pemaisuri semut tadi, masuklah kamu ke dalam sarang masing-masing. Jangan sampai Sulaiman dan tenteranya memijak dan membinasakan kamu. Nampak? Dia bagi tahu sebab apa dia suruh masuk menyorok dalam sarang masing-masing, semut-semut tu, menyorok dalam rumah ataupun perintah apa? Kawalan pergerakan. Dia bagi tahu siap-siap ada pasal apa kena menyorok semua dalam lubang semua. Pasal apa? Takut-takut sat lagi kena sat lagi. Minta maaf lah orang Kedah ni tak boleh hilang. Dia apa tadi tu? Takut-takut nanti kalian nanti kena pijak dengan Nabi Sulaiman dan tentera-tenteranya. Itu efek dia, kesan dia. Sebab itu kita, kerajaan kita dah wawarkan berkali-kali dah. Kan, Perdana Menteri kita pun tiap kali sidang media bagi tahu, Ketua Pengarah Kesihatan pun bagi tahu juga, stay at home. Duduk di rumah, jangan terlalu banyak bebas bergerak semua. Bagi tahu. Dan apa dia punya kesan dia? Apa efek dia? Dah bagi tahu siap dah. Itulah hikmahnya itu. Sebab dan akibat. Itu penting dalam pemberitahuan Allahumma salli ala Muhammad ketika mana seorang pemimpin bila bercakap. Itu yang ketiga. Yang keempatnya ialah Allah Ta'ala nak mengajar melalui sifat semut ni tadi apa? Iaitu semut-semut ini kata Allah Ta'ala, mereka ini wahum la yash'urun. Apa kata pemaisuri semut? Sedangkan Sulaiman dan tenteranya tidak menyedari, tak tahu. Maknanya apa? Bersangka baik. Sangka baik. Dia kan semut-semut ni. Alah tuan-tuan, semut kan kita panggil apa? Status sosial paling rendah dalam masyarakat. Macam binatang-binatang lain, kalau dia dibunuh, dipijak, sama ada sengaja ke tak sengaja ke apa, kadang jadi muka depan berita kadang. Macam hari tu kan, orang ambil kucing buh dalam mesin basuh. Jadi isu besar, padahal kucing masuk khabar, masuk berita. Tapi semut tuan-tuan. Semut mana ada masuk berita? Tuan-tuan, Tok Imam pun terpijak semut. Ada kan? Penceramah terpijak, seorang penceramah selebriti telah memijak 5 ekor semut sekeluarga. Mana ada, tak sengaja kan? Tapi walaupun dalam keadaan itu, Allah nak ajarkan kita, kau tengok semut, walau dia kecil, dia tetap bersangka baik. Dia sangka baik dengan manusia. Rakyatku sekalian, kalau korang kena pijak sekalipun, sangka baik lah. Sulaiman tak nampak, askar dia tak nampak, sangka baik cukup. Ya Allah, ini pemimpin mengajak rakyatnya supaya positive thinking. Orang panggil apa? Ada cahaya di hujung jalan. Macam tu. Dia kalau pemimpin yang tak berapa bagus, cakap tu, nada tu memang lemah ya. Tak tahulah kita ni rakyat semua tak tahu apa nak jadi ya. Bekalan makanan makin kurang dah. Nampak ramai pakat meninggal ni tak tahu. Itu tak boleh. Tak boleh macam tu. Seorang pemimpin yang ada masa depan yang bagus, yang fikirkan masa depan rakyat semua, cakapnya itu mesti ada dipanggil apa? Inspirational.
Saya ni tak tahu, sejak stay at home ni memang banyak speaking sikit sebenarnya, banyak membaca dictionary banyaknya. Jadi itulah sifat pemimpin yang bagus. Dia akan mengajak rakyatnya supaya think positif. Tenang saudara, tenang. Jangan gopoh, jangan bertendang. Orang suruh bertenang. Itu yang keempat. Saya ni live sampai pukul berapa ni? Dah lah tak ada audien. Ku cakap ya, biasa tanya Tok Bilal nak berhenti pukul berapa. Ni sambung. Sampai pukul berapa? 1. Jenuh bengkok kawan. Aduh hai. Kan? Tapi tak apalah. Apa yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan semua, yang keempat tadi ialah mengajar kita bahawa dalam usaha nak membersihkan hati kita, iaitu taat patuh pada pemerintah, kerajaan, pemimpin kita, selagi mana pemimpin kita atas landasan syariat, mengikut apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Tu yang keempat. Yang kelima, saya kira yang tak akhir kot. Yang kelimanya ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengajarkan kita dalam tempoh-tempoh sekarang ni apa dia? Yang kelimanya ialah supaya kita ni ada sifat orang takwa. Takwa. Kalau Kedah dia panggil taqwa, salah. Taqwa itu lain. Orang Selangor panggil tahu. Taqwa. Ini takwa, lain. Two different things. Ya, takwa. Takwa ini macam mana yang dikatakan takwa? Mana taknya tuan-tuan? Dalam suasana sekarang, masing-masing kita semua ada sifat apa? Ada sifat apa masing-masing? Kalau jumpa orang pun seram, rasa tak berapa nak salam sangat. Kalau nampak besi, nampak apa barang, nak pegang tak pegang. Kalau terpegang sekejap, dia punya sanitize tangan tu dah macam mandi tu. Kalau boleh dia nak tuang tu, orang tangan cukup lah. Baru ni saya ada dapat video kawan tu dia tekan sanitizer tu, mentang-mentang bukan hak sendiri punya. Dia tekan tu, dia buat macam sabun tu, dia rosok dah macam tayamum. Sini muka mujok tak ada nawaitu raf'al hadasil asghar macam nak ambil semayang. Agak lah patut bekalan habis hang duk perhabis buat mandi pula. Mujok dia tak mandi wajib dengan sanitizer, nya sejuk badan tu. Ngarut. Apa saya nak cerita tadi sifat bertakwa lah. Kalau ada audien boleh dia mengingat kan, ni kawan-kawan kita yang ada. Sifat takwa ni apa dia? Berhati-hati. Berhati-hati. Sebab benda tak nampak kan? Benda tak nampak. Macam kita orang Islam, kita diajarkan supaya hidup mesti ada sifat takwa. Berhati-hati, berjaga-jaga. Apa makna takwa? Kan datang dari perkataan yang kita biasa dengar apa? Wiqayah. Al-wiqayah tu khairu minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Prevention is better than cure. Mencegah itu lebih baik, hafal tadi, bukannya pandai sangat pun. Mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Cegah, maknanya orang takwa ni dicegah diri dia daripada terkena. Samalah juga dalam suasana sekarang. Kita cegah diri kita daripada terdedah dengan wabak, kuman apa semua. Orang beriman macam tu. Dia akan cegah diri dia daripada musuh-musuh Allah ataupun musuh-musuh yang dia pun tak sedar. Apa musuh orang beriman? Apa musuh orang beriman tuan-tuan? Nabi mengingatkan kita lil mu'min arba'ati a'da. Nabi kata musuh orang beriman itu ada 4. Okey, kawan-kawan semua, sekali lagi saya nak ingatkan yang menonton menerusi Facebook, rakan-rakan kita Fatih Team maupun YouTube ataupun Ustaz Ilyas Ismail official, anda jangan lupa ya untuk kongsikan tips-tips yang saya kongsikan ini. Senang, share masuk dalam grup WhatsApp. Sebarkan pada rakan-rakan yang lain. Yang kita boleh sebar benda baik, jangan sebar virus. Tu je. Okey. 4 musuh orang beriman. Apa dia? Pertama sekali kata Nabi, mukmin yuhsiduhu, orang beriman yang dengki dengannya. Wa munafiqu yubghiduhu, orang munafik yang benci dengannya. Wa kafirin yujahiduhu, orang kafir yang sentiasa nak melawan dengannya. Yang keempat, wa syaitanu yuftinuhu, syaitan yang sentiasa nak mengujinya. 4. Pertama, orang beriman yang dengki dengannya, orang yang dengki. Kedua, orang munafik yang benci. Ketiga, orang kafir yang nak berlawan, nak bergaduh, nak merosakkan. Yang keempat, syaitan yang sentiasa nak menguji. Jadi maknanya,
orang bertakwa, orang beriman, dia sentiasa berhati-hati, pelihara hati dia ni, sanitize hati ni, pelihara hati dia daripada menjadi mangsa kepada 4 yang boleh saya katakan macam virus jugalah, umpama macam virus jugalah. Orang yang nak mendengki kita, hati-hati tuan-tuan. Kulli dhi ni'matin mahsudin. Setiap orang yang ada nikmat pasti ada pendengki. Tuan-tuan suara sedap, ada orang dengki. Tuan-tuan pandai masak, ada orang dengki. Tuan-tuan ada isteri lawa, cantik, cun punya ada, pun orang dengki. Tuan-tuan belajar pandai, ada orang dengki. Tuan-tuan boleh bersalam dengan pemimpin nombor 1 negara, lagi orang benci meluat dengki. Jadi berhati-hati. Saya cakap sekali lagi, berhati-hati. Jangan mudah sangat kita percaya ke orang. Hati-hati, hati-hati. Macam kita sekarang pakai mask lah, pakai sanitize setiap kali jumpa orang pegang apa kan. Hati-hati lah. Itu kan sifat takwa. Kedua, orang munafik yang benci dengan kita. Ketiga, orang kafir yang nak berlawan kita. Dan yang keempat, hak ni yang paling, saya ingat, syaitan ni lah yang paling kita, makhluk halus kan. Dia bukan mikroorganisme saja. Makhluk halus juga syaitan-syaitan ni pun yang kita kena berjaga-jaga. Oh, dia memang takkan berhenti. Syaitan mana ada pencen. Syaitan mana aja dia meletak jawatan, tak ada. Dia memang kacau betul-betulnya sampai kiamat. Dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala. Dia dah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk menggelincirkan kita. Dia kalau orang tanya kita, ustaz, sebenarnya syaitan ni apa? Dia punya objektif, portfolio sebenarnya dia apa? Matlamat wawasan dia tu apa? Syaitan ni nak senang faham. Dia nak kita senasib dengan dia. Tu Syaitan, dia nak kita ni semua senasib dengan dia. Apa nasib iblis dan syaitan? Terbuang, terhina, dimalukan ataupun keluar daripada nikmat, ingkar dengan Allah. Dia nak kita masuk grup WhatsApp pula. Dia nak kita jadi macam dia. Maka sifat orang yang beriman, perlulah dia menjaga hati dia agar dia tak mudah dirosakkan dengan musuh-musuh yang tak nampak. Akhir kalam daripada saya, jom sanitize hati kita, bersihkan hati kita, murnikan jiwa kita. Macam mana? Gini, kalau marah, top upkan dengan wuduk agar sejukkan jiwa. Kalau bingung, klikkan doa agar tenangkan hati. Kalau dipuji, reloadkan syukur, moga tak alpa dengan puji-pujian. Kalau gagal, downloadkan usaha, tambahkan semangat. Kalau kecewa, restart balik tenaga untuk semangat baru. Kalau berdosa, andu perangai itu dan solat taubat. Jika berdendam, deletekan buruk sangka agar hatimu tenang. Kalau suka sangat berbohong, backspacekan kata-katamu itu. Kalau suka sangat buat maksiat, sanitize lah hatimu sebab banyak dah virus dosa sudah pun melekat. Wallahu alam, cukup sekadar ini saja dahulu perkongsian saya. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan lain boleh kita bersua lagi insya-Allah. Terima kasih sekali lagi saya mengucapkan kepada pihak Masjid Bukit Jelutong dengan kerjasama pejabat agama Islam daerah Petaling dan juga kepada semua rakan-rakan yang menonton pada ketika ini, follower Fatih Team dan juga di YouTube Ustaz Ilyas Ismail Official. Moga Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita walaupun di alam maya kan, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat untuk kita sampai dan sebarkan pada yang lain. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.